Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Tiba masanya kita masuk ke topik yang ketujuh, tak rasa ya, berkenaan dengan model-model pengajaran. Sebelum ni kita dah bincangkan dengan teori-teori pengajaran, sekarang kita lebih kepada model-model pengajaran yang kamu boleh aplikasi semasa mengajar. Okay. Yang pertama, model pemprosesan maklumat. Yang kedua, model behavioral. Yang ketiga, model sosial. Yang keempat, model personal. Manakala subtopik implikasi model-model pengajaran terhadap pengajaran dan pengajaran akan dibentang oleh rakan-rakan kamu yang telah diamanahkan. Hasil pembelajaran di sini sepatutnya kamu menganalisis model-model pengajaran dan implikasi terhadap PDP. Sebab itu, kriteria kejayaan yang kamu perlu peroleh, yang kamu boleh capai adalah mahir menganalisis model-model pengajaran dan implikasinya terhadap PDP dengan tepat. Sebab itu, dalam konteks kamu membentang, di situ kamu menganalisislah model-model PDP yang telah diamanahkan setelah saya berkongsi tentang sedikit apa yang kita bincangkan untuk topik yang ketujuh ini. Seperti yang sedia maklum, kalau kita lihat model pemprosesan maklumat, di situ memerlukan proses yang berkaitan tentang kognitif, intelek. Sebab itu dia lebih berkait dengan operasi mental. Sebab kat sini kalau ikut Galbraith 1994, seperti yang kamu dah tahu dan banyak kali juga dibentang oleh rakan dan dikongsi saya sebelum ini, melibatkan penerimaan, mengekod, menyimpan dan mengingat kembali maklumat atau cara manusia belajar. Itu yang di-highlightkan berkaitan dengan model pemprosesan maklumat yang menekankan ada pengoperasian mental berkaitan dengan intelek, berkaitan dengan kognitif kita. Kat sini, model pemprosesan maklumat yang kita gunakan kat sini ialah Atkinson dan Shiffrin 1968. Seperti yang kamu boleh lihat dalam grafik ini, yang pertama stimulasi. Kat sini ada rangsangan. Rangsangan untuk kita menerima sebarang maklumat. Macam mana menerima? Di sini kita menggunakan sensori motor. Sensori memori. Motor tu untuk kanak-kanak. Okey, sama juga sensori memori ini, macam mana kita boleh menerima sebarang pembelajaran. Kalau ada sebarang rangsangan yang menggalakkan kamu menerima melalui teria, terutamanya kalau belajar, kita boleh cepat menerima sekiranya ada bunyi, ada visual, kan. Di situ kita boleh menerima pembelajaran. Dan apabila kamu boleh menerima pelajaran, kat sini dia kata kapasiti dalam 3 hingga 7 unit kita boleh terima dalam tempoh 0.5 hingga 3 second sahaja, 3 saat. Lepas tu kalau sensori memori itu tidak difokus, dia boleh cepat lupa. Sebab itu fokus itu penting untuk menggerakkan kepada working memory. Apabila working memory ini, bila kita ada rehearsal, ada latih tubik apa semua, maklumat yang kita itu peroleh, jadi dia akan boleh di-kodkan dalam long term memory. Sebab itu kalau kita lihat bila kita dah dapat rangsangan dan kita fokus, kita boleh pisahkan yang mana satu maklumat yang relevan. Di situ kita boleh lihat dari segi perbezaan ke, kita boleh orang kata kat sini drilling ke, menyebabkan memori kita ni bekerja untuk mengekod dan boleh menyimpan dalam long term memory. Di situlah menentukan bahawa maklumat kita yang peroleh pada pengakhiran itu permanen ataupun tidak. Sekiranya proses ini ada berkesinambungan berlaku. Sekiranya stuck saja pada sensori memori, menyebabkan sesuatu maklumat itu mudah dilupa. Okay. Ini antara grafik yang kamu boleh dijadikan sebagai panduan macam mana pemprosesan maklumat itu berjalan ataupun berfungsi. Sebab
Rasanya sebelum ini pun ada juga benda yang sama ini. Topik kita yang sebelum ini kan berkaitan dengan proses pembelajaran. Betul? Dan ini rasanya dah banyak kali juga kamu tahu berkaitan dengan ingatan. Ingat tak yang kamu belajar tentang proses pembelajaran lepas? Ada ingatan lupaan kan? Ini antara yang kita ulang semula, iaitu yang pertama, apabila menerima maklumat, di situ dah ada maklumat yang telah didaftar setelah kita menerima secara sensori, menggunakan deria dan boleh kita simpan dalam ingatan jangka pendek. Kalau dah kita banyak buat latihan, dah biasa, dah jadi amalan, di situ dah menjadi ingatan jangka panjang dan sebagai simpanan dan boleh digunakan semula. Rasanya saya ulas sedikit sahajalah sebab yang ini kita rasanya topik proses pembelajaran kita ada sentuh. Okey, ini untuk ulangan lah. Sebab model ini, kalau kita lihat model pemprosesan maklumat memang proses satu persatu, langkah satu persatu macam mana maklumat itu dijana, macam mana diterima, macam mana pengakhirannya. Jadi kita mula diterima lah melalui sensori, itu deria ada. Jadi input utama berkaitan dengan stimulasi iaitu rangsangan. Kita memang macam kita ni pelajar yang normal, kita cepat tertangkap dengan penglihatan dan bunyi untuk attract kita untuk fokus kepada sesuatu pembelajaran. Begitu juga dengan pelajar kita. Sebab itu kalau boleh dalam induksi kita kena gunakan sensori ini untuk dia fokus apa utama pembelajaran kita yang nak laksanakan. Jadi memproses maklumat antara 0.5 hingga 3 saat seperti yang telah dinyatakan dalam grafik tadi, dan di situ kita boleh menapis rangsangan yang diterima dan memproses rangsangan yang relevan pada masa itu. Contohkan kalau saya bercerita tentang teori kecerdasan pelbagai. Saya pumpang cakap, tapi ada lagi rangsangan lain yang termasuk dalam situ, termasuk bunyi kipas, bunyi berdehem kawan, apa lagi, bunyi radio, bunyi apa semualah. Jadi yang mana satu relevan untuk kamu fokus pada matlamat utama kamu nak capai, itu nak memahami teori kecerdasan pelbagai. Maksudnya kamu akan menapis antara rangsangan-rangsangan itu yang mana relevan. Jadi yang macam kipas berdehem kawan dan apa lagi yang berkaitan dengan bunyi radio apa tu, itu adalah gangguan sebenarnya. Kamu boleh tepis. Di situlah dikatakan menapis rangsangan yang diterima dan memproses rangsangan relevan pada masa itu kalau mengikut Scroll dan McCruden 2013. Jadi maklumat yang diterima biasanya dipantau pada tahap perhatian rendah. Okey, kadang-kadang kita pun perlukan perkongsian secara visual, secara audio, sebab kita mudah ingat benda itu. Kalau kita dengar saja something yang kita pernah dirangsang lagi, kita cepat tangkap, kita dapat jawab. Jadi maklumat relevan pada saat itu dan maklumat biasa akan melalui pemprosesan automatik dalam daftar sensori sebelum disalurkan kepada ingatan jangka pendek. Okey. Seterusnya baru kita pergi kepada ingatan jangka pendek iaitu working memory. Jadi sistem ingatan sementara ini iaitu maklumat akan diberikan makna berkait dengan maklumat lain dan operasi mental yang utama seperti inference yang dilakukan menurut Scroll dan McCruden 2013. Jadi maklumat yang dipindahkan ke dalam ingatan jangka pendek akan berada dalam keadaan aktif selama 15 hingga 20 saat tanpa latihan dan lebih lama jika ada latihan. Ingat, kalau ingat pendek saja yang mudah lupa 15 hingga 20 saat, dia dah tak termasuk dalam jangka masa panjang lah kalau kita dah lupa. Kalau nak lebih lama, biarlah ada latihan. Baru dia boleh ke saluran seterusnya. Jadi 3 cara menangani tugasan kognitif dalam ingatan jangka pendek. Yang pertama, chunk, bahagikan kepada bahagian-bahagian kecil. Maksudnya kalau kita tadi kan saya tadi dah memberi rangsangan, mungkin saya gunakan roda impian untuk mengingatkan bahawa teori
kecerdasan pelbagai ada berapa. Jadi di situ kamu dah ingat guna roda impen itu kamu boleh bahagi ada berapa, 8 ke 9 yang dikatakan oleh Howard Gardner. Jadi untuk memudahkan kamu ingat, tadi kan kamu lihat secara visual, mungkin ada audio saya pakai, lepas tu itu sebagai rancangan bahawa kamu belajar tentang teori kecerdasan pelbagai. Jadi macam mana kamu nak pindahkan kepada ingatan jangka pendek, kamu boleh gunakan 3 cara ini. Yang pertama tadi bahagi-bahagikan. Bahagi-bahagikan maksudnya kan kita ada 8 ke 9 yang Howard Gardner tu. Kamu bolehlah bahagikan mana yang sama. Macam mungkin muzik dan pergerakan mungkin boleh dalam satu kumpulan. Apa lagi? Intrapersonal dengan interpersonal, itu mungkin satu bahagian. So kamu boleh pecah-pecah jadi kamu mudah ingat. Jadi kedua, kamu boleh pemprosesan serial, proses satu persatu pada ketika itu. Jadi satu persatu. Jadi bila kamu dah buat kumpulan, lepas tu baru kamu boleh pecah-pecahkan satu persatu. Musikal macam mana, kinestetik macam mana, interpersonal dia macam mana, spatial dia macam mana, dan seterusnya. Yang ketiga, automaticity, iaitu kemahiran praktis sehingga mencapai tahap automatik. Jadi contoh mungkin kamu boleh kaitkan dengan kinestetik. Macam mana? Apa yang dikaitkan? Dengan pergerakan. Kalau kamu kata intrapersonal, kamu dah boleh kaitkan dengan kemahiran boleh bersosial, berkomunikasi antara orang lain. Itu kamu dah boleh singkatkan dalam ingatan jangka masa pendek ini tentang pemprosesan maklumat. Jadi apabila kamu dah boleh create ingatan jangka pendek itu yang mudah kamu ingat dan faham, barulah kat sini ingatan jangka panjang dan simpanan boleh digunakan. Simpanan tanpa had untuk semua maklumat dan pengetahuan di dalam ingatan. Jadi dia dikaitkan dengan proses mengekod dan retrieval. Ingat, kalau mengekod mungkin kamu akan guna kinestetik, mungkin KS ke. Kalau intrapersonal mungkin IP ke, terpulang macam mana kamu nak mengekod supaya mudah ingat, ataupun macam mana kamu nak kaitkan Howard Gardner itu ada berapa. Jadi apabila kamu dah boleh mengekod, di situ kamu dah, kalau ditanya semula, kamu dah boleh gunakan maklumat-maklumat itu secara mudahlah untuk mengenal pasti apa yang dibincangkan. Jadi strategi organisasi dan elaboratif merupakan strategi memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek ke dalam ingatan jangka panjang. Jadi kalau kamu dah tahu contoh yang macam intrapersonal, dah konsep kamu fahamkan, jadi kamu boleh elaborate. Maksudnya kamu boleh jelaskan setiap itu. Itu kalau kamu dah boleh menjelaskan, di situ kamu dah faham, di situ dah kamu boleh ingat. Sebab kalau kita faham, dia mudah ingat. Kalau kita tak faham, cuma menghafal, dia memang tak ingat. Sebaiknya kita fahami dulu, baru kita boleh elaborate ikut kefahaman kita. Di situ kita boleh kaitkan dengan contoh-contoh yang sesuai, menyebabkan kita mudah ingat sampai bila-bila jika kita apply. Jadi retrieval membolehkan individu mencari dan mengakses maklumat untuk pemprosesan aktif dalam ingatan jangka pendek. Sebab itu retrieval tu penting. Kalau kita simpan sahaja maklumat itu, kita tak luahkan, dia boleh jadi usang kan. Ingat yang itu. Sebaiknya kita kaitkan dengan PDP kita. Macam mana kita nak kaitkan dengan pemprosesan maklumat. Kalau yang saya beri contoh berkaitan dengan teori kecerdasan pelbagai itu adalah contoh pembelajaran. Tapi yang kita nak fokus ini adalah berkaitan dengan model pemprosesan maklumat. Jadi kedua-dua pengekodan dan retrieval membantu memudah cara pembelajaran apabila maklumat dalam ingatan jangka panjang diorganisasikan untuk mudah akses. Sebab itulah kalau saya belajar dulu-dulu kan, saya suka menggunakan singkatan, saya suka guna lukisan-lukisan supaya saya boleh akses apa yang dikehendaki dalam sesuatu penguasaan pembelajaran.